Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Murid-murid jom tengok ni apa yang Nisa ada. Tengok dekat sini. Nampak ni Nisa nak jatuhkan blok-blok domino ni. Jom kita tolak satu je. 1, 2, 3. Wah, kan dah jatuh semua. Amboi, seronoknya Nisa. Cikgu tak adalah saya. Okey, kita kembali belajar. Belajar. Tapi apa yang Nisa buat tu dia berkait sebenarnya dengan apa yang kita belajar hari ini. Oh, ya ke? Kan tadi cikgu ada sebut tadi kan pasal susunan atom dalam logam tulen kan. Okey, kalau kat sini kita boleh nampak ni adalah susunan atom dalam logam tulen. Kan tengok dia tersusun secara teratur, rapat dan juga padat. Okey, sebab tu bila dikenakan tekanan dia mudah menggelongsor. Okey, jadi logam tulen tu dia lebih lembut lah berbanding dengan alloy. Alloy ni jatuh pula Nisa, jatuh pula elemen kita. Tak apa, kita bayangkan ada lah. Kita bayangkan ada lah. Okey. Maksudnya ada dua lah unsur berbeza yang bergabung ni membentuk alloy ni. Okey, jadi dia lebih keras kerana susunannya tidak teratur. Jadi susah bila kita kenakan tekanan pun dia susah nak menggelongsor. Jadi ini adalah gabungan lebih daripada satu unsur. Yang tu yang dikenali sebagai alloy tu Nisa. Baiklah. Okey, jadi Nisa, jom kita tengok video nak? Video apa tu cikgu? Cikgu ada satu video eksperimen tau. Jom kita tengok sama-sama. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Tuan Johaida. Hari ini kita akan belajar tentang sains tingkatan 4 bertajuk alloy. Kita akan buat satu eksperimen untuk mengkaji kakisan terhadap alloy dan juga logam tulen. Okey, cikgu akan tunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk hari ini ialah ada dua jenis paku, iaitu paku besi dan juga paku keluli. Kita akan gunakan 2 tabung uji, silinder penyukat dan juga air serta rak tabung uji. Jangan ke mana-mana. Wah, itu dia eksperimen yang telah dijalankan. Saya nampak ada sesuatu berlaku kepada salah satu paku yang digunakan di dalam eksperimen. Boleh Cikgu Johaida terangkan kepada murid-murid di rumah mengenai eksperimen sebentar tadi? Okey, boleh Nisa. Cikgu pun ada bawa ni hasil eksperimen ni. Ya, okay, kita tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Dalam eksperimen tadi kita gunakan 2 paku berbeza kan? Ya, betul. Okey, satu paku besi dan satu lagi adalah paku keluli. Okey, jadi paku keluli itu adalah alloy lah. Okey, jadi selepas 2 hari, sebab tu eksperimen ni cikgu dah record siap-siap tau. Sebab keputusannya tak boleh dapat segera. Baik. Paling cepat 2 hari kita dapati yang paku besi ni dia dah mula berkarat. Ya. Paku besi ni adalah logam tulen lah. Okey, dia berkarat berwarna perang kan. Okey, sebabnya air itu adalah ejen pengaratan. Okey, air dan juga oksigen lah dalam udara tu merupakan ejen pengaratan. Jadi paku besi ni sebab dia logam tulen dia mudah berkarat. Okey, baiklah. Cikgu nak tunjuk juga Nisa. Boleh. Contoh-contoh alloy tadi cikgu dah sebut kan. Okey, jadi kita nak tengok juga kegunaan alloy ni. Okey, boleh cikgu bergerak ke sana? Boleh, silakan cikgu. Okey, kita lihat apa yang kita ada. Okey, Nisa nampak tak apa yang cikgu ada ni? Wah, ini adalah yang paling disukai. Wang. Okey. Duit shilling. Duit shilling kan? Ini adalah duit shilling Malaysia. Okey, kalau Nisa nak tahu, kita dah ada 3 siri duit shilling Malaysia dan kita guna yang terbaru sekarang lah. Okey. Dan duit shilling ni menggunakan alloy.
Maksudnya kita mencetak duit shilling sendiri di negara kita. Baik. Duit shilling edaran ni dicetak sendiri di kilang wang Bank Negara di Shah Alam. Baik. Okey. Jadi menggunakan logam-logam alloy. Sebabnya dia tahan karat dan juga keras dan juga lebih kuat. Okey, kalau tengok di sini dia menggunakan campuran logam yang berbeza. Yang menggunakan campuran logam berbeza. Baik. Ini adalah satu contohlah kegunaan alloy dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau kat depan ni Nisa nampak tak ada senduk-senduk sudu semua ni kan? Ya, barang-barang peralatan yang barang-barang. biasa kita lihat di rumah. Barang-barang perkakas di dapur biasanya menggunakan keluli tahan karat. Ya. Okey, supaya tak mudah berkarat lah bila terdedah pada air dan juga oksigen dalam udara. Okey, dalam bidang perubatan pun ada. Okey, dalam bidang perubatan alatan pembedahan seperti pisau dan sebagainya juga menggunakan keluli tahan karat. Baiklah, nampaknya cikgu, alloy banyak digunakan dalam berbagai peralatan di sekitar kita dalam kehidupan seharian kita. Apa ciri-ciri istimewa alloy yang membuatkan ia digunakan untuk menghasilkan barangan ini? Kalau macam tu kita fokus kepada ni, nampak tak? Oh, wow. Ini adalah jarum peniti lah. Baik. Okey, tapi dia lebih cantik kerana dia diperbuat daripada pewter. Lebih cantik. Maksudnya ciri alloy itu sendiri membuatkan logam tu dan perhiasan tu menjadi lebih menarik, lebih berkilat. Okey, contohnya kalau kita tahu, kalau kita mungkin semua tahu menara berkembar Petronas. Betul. Kan? Okey, menara contoh bangunan, contoh jambatan diperbuat daripada keluli. Dan barang perhiasannya diperbuat daripada pewter. Ni kan macam monumen macam ni kan. Okey, yang dijual kepada pelancong dan sebagainya dibuat daripada pewter. Nampak lebih cantik dan berkilat. Nampak lebih cantik dan berkilat. Oh, baiklah. Ni pun sama kalau tengok cermin ni kan. Okey, cermin. Okey, yang kaki lilin ni dibuat daripada tembaga. Tembaga ni adalah kuprum lah, logam tulen. Baiklah cikgu. Wah, nampaknya kita telah ditunjukkan contoh-contoh barangan yang menggunakan alloy ataupun macam jenis-jenis alloy yang berbeza untuk menghasilkan barangan. Okay. Baiklah cikgu, kita ada lagi aktiviti ke? Kita ada satu lagi video. Okey, kita tengok sama-sama Nisa. Baik, jom kita sama-sama tonton video ini. Hai semua. Okey, bersama-sama cikgu hari ini kita akan buat simulasi model alloy. Okey, kita akan gunakan bahan-bahan seperti plastisin dan juga pasir. Okey, jangan ke mana-mana. Jom kita buat sama-sama. Itu dia video simulasi model alloy. Boleh cikgu terangkan sedikit berkenaan dengan video yang kita baru saja tonton sebentar tadi?
Okey, baiklah. Okey, video tadi menunjukkan salah satu contoh pembelajaran berasaskan projek yang murid boleh cuba buat sendiri di rumah. Wah. Sebab barang-barang yang kita guna pun senang saja kan. Kita guna betul. pasir, kita guna plastisin. Jadi kita boleh cubalah buat sendiri untuk kita andaikan macam mana plastisin tu kalau kita tak campur dengan pasir dia lebih lembut. Okey, jadi macam kita andaikan tu adalah logam tulen. Baik. Bila campur dengan pasir tu maksudnya ada dua unsur berbeza, dia lebih susah untuk dipatahkan. Baiklah. Jadi susah untuk putus tu. Ya, apakah tujuan video simulasi itu dijalankan, Cikgu? Okey, tujuannya macam untuk beri idea lah kepada murid contoh-contoh projek mudah yang mereka boleh buat sendiri di rumah. Ya, dengan bimbingan dengan bantuan ibu bapa. Ya, betul. Dengan peralatan dan bahan-bahan yang mudah didapati. Baiklah, Cikgu, jom mudah kita didapati. teruskan apa yang kita ada di hadapan kita. Okey. Macam tadi kita ada contoh-contoh kat sini cikgu ada contoh Baik. blok kuprum tadi. Ya. Okey, blok kuprum. Blok kuprum ni, logam ni dia memang wujud dalam banyak keadaan. Okey, dia mungkin boleh wujud dalam bentuk blok. Ya. Dia boleh juga wujud dalam bentuk kepingan. Okey, dan dia juga boleh wujud sebagai bentuk dawai. Dawai. Cikgu boleh tunjukkan kepada murid di rumah sebab dia untuk mereka lihat dengan lebih dekat. Oh, inilah okey, sebab rupanya. logam ni dia bersifat mulur. Ya. Okey, dia boleh ditarik dan dia juga boleh ditempa. Okey, sebab tu macam kalau kita guna emas, okey, wanita kan suka barang pakai barang kemas. Okey, emas tu Nisa perasan tak ada nombor dia 999, Ya, 916. 916. Okey, apa beza tu? Nisa tahu tak apa beza antara emas Bezanya 916? harga, Cikgu. Harga. 999 lebih mahal. Betul ke? Kenapa dia lebih mahal? Betul? Kenapa dia lebih mahal? Kenapa ya, Cikgu? Saya tahu beli je, Cikgu. Okey, sebabnya emas 999 tu adalah emas tulen. Oh. Okey, peratus emas dalam tu adalah 99.9%. Peratus. Tinggi. Kalau emas 916 tu adalah sejenis alloy. Maksudnya emas tersebut dia ada campuran sama ada perak ataupun kromium ataupun emas putih. Tapi untuk barang perhiasan wanita memang sesuai emas 916 sebab dia lebih tahan lasak lah untuk dipakai. Kalau emas 999 tu dia logam tulen, dia terlalu lembut. Okey, jadi dia mudah kemik dan sebagainya, berubah bentuk. Sekarang saya dah tahu, saya dah tahu dah nak beli emas yang mana satu. Emas yang mana kan Baik, untuk dipakai kan? Ya, jom kita teruskan. Ni lupa tadi cikgu nak tunjuk kapal Apa terbang dia, ni. cikgu? Okey, Oh, cikgu kapal nak terbang. cakap kapal terbang tu badan kapal terbang tu dibuat daripada sejenis alloy iaitu duralumin. Duralumin ni dia bersifat logam logam yang paling banyak dalam duralumin tu adalah aluminium. Aluminium ni bersifat ringan. Sebab tu dia boleh terbang kan? Kan, walaupun ada penumpang beratus-ratus orang, dia tetap terbang Dia ke terbang, angkasa. dia ringan dan juga dia kuat. Baiklah. Okey. Jom kita teruskan, Cikgu. Boleh? Silakan. Okey, Nisa ada apa-apa nak tanya cikgu lagi ke? Saya nak tahu apa-apa lah, yang Cikgu. ada kat depan ni? Antara barangan yang ada di hadapan ni sering kali digunakan dalam industri, contohnya pembinaan macam paku. Jadi apa beza paku keluli dengan paku alloy? keluli dengan paku logam paku besi ya. Ya. Okey, biasanya kita akan gunakan paku alloy. Okey, paku keluli, paku galvani sebabnya dia tahan karat. Okey, kita nak elakkan pengaratan. Okey, kita nak elak atau kita tak boleh elak juga sebenarnya pengaratan tapi kita boleh melambatkan proses pengaratan tu. Kalau kita gunakan besi dia mudah bertindak balas dengan air dan juga oksigen dalam udara. Jadi dia mudah berkarat. Jadi struktur bangunan tu dia cepat reputlah. Okey, bila logam tu terdedah kepada pengaratan. Cikgu, saya ada soalan boleh? Kenapa logam tulen dia lagi lembut daripada alloy? Lagi lembut sebabnya okey, Nisa tengok balik susunan dia ni lembut sebabnya dia hanya ada satu saja unsur. Satu saiz zarah sahaja. Ini contohlah dia ada banyaklah lapisan ni kan. Baik. Okey, tapi saiz zarah-zarah ni sama dan dia disusun secara teratur. Jadi bila kita kenakan tekanan tadi macam contoh kita ketuk ke apa sikit jadi dia mudah kemik. Mudah kemik. Mudah kemik, mudah bergerak sebabnya dia menggelongsor. Berbanding dengan alloy sebab susunan dia tidak teratur dan dia ada pelbagai saiz zarah. Sebab dia campuran beberapa jenis logam. Jadi antara alloy dan logam tulen yang mana satukah lebih sesuai dijadikan contohnya macam konduktor untuk barang elektrik? Konduktor baru cikgu nak tunjuk ni. Baik. Okey. Okey. Duralumin juga. Okey, kalau Nisa tengok kat situ, duralumin tu dia ada 4 campuran unsur berbeza, iaitu aluminium, kupra, magnesium dan juga mangan. Baik. Keempat-empat unsur tersebut adalah logam
Ini menjadikan duralumin tu lebih ringan, kuat dan juga tahan kakisan. Okey, basikal lumba pun dibuat daripada duralumin. Sebab tu basikal lumba tu dia mahal lah dan dia ringan. Ya. Okey. Dan juga badan kapal terbang serta kabel elektrik juga dibuat menggunakan duralumin. Baik. Okey. Dan kita ada alloy superconductor. Sekejap, cikgu tunjuk. Okey. Alloy superconductor adalah campuran beberapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu rendah. Ini contohnya kereta api laju yang berkuasa tinggi, landasan dia tu dibuat daripada alloy superkonduktor. Ini di China dan juga Jepun. Sebab tu kereta api dia tu laju, kereta api tu bergerak seakan tiada gisiran langsung dengan landasan. Betul cikgu. Okey. Saya pernah naik kereta api laju di Jepun. Laju betul. Saya memang ingatkan saya laju tengah kan? terbang cikgu. Okey. Dan yang kedua, contoh alloy superkonduktor ialah yang digunakan dalam mesin pengimejan resonans magnetik. Maksudnya tu dalam bidang perubatan lah. Baiklah, segala penerangan telah pun dikongsikan setakat ini. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak nak kena ingat ni.